saya. Okey, dapat lihat skrin saya, PowerPoint? Terlihat ah? Okey. Okey. So, bab ini kan, bab ke-7 ini adalah tentang tenaga dan kuasa. Tenaga dan kuasa yang biasa kita, gunakan, okey, seperti tenaga elektrik. Tapi selain tenaga elektrik, ada tenaga-tenaga lain yang kita gunakan dalam kehidupan kita seharian, cuma mungkin kita tidak perasanlah. Okey, dan, PowerPoint disediakan oleh Cikgu Norazila Khalid dari Johor. Terima kasih kepada cikgu tersebut. Okey, so kita akan mulakan dengan kerja, okey. Apakah yang dimaksudkan dengan kerja? Okey, kerja ataupun W lah, okey, dalam, bahasa Inggeris work kerja, work. Didefinisikan sebagai hasil darab daya, daya F ataupun dalam bahasa Inggeris force lah, force, daya. Dan sesaran, okey, S, okey, dalam arah daya iaitu W equals to Fs. Okey, W ialah work lah, kerja, F ialah daya, S ialah sesaran. Sesaran ialah jarak yang dilalui oleh, seseorang ataupun, seseorang itulah, okey, jarak. Sini ada nyatakanlah, sesaran ialah jarak yang dilalui mengikut arah tertentu. Okey. So, ini adalah formula bagi kerja lah. So, lain kali kalau kamu lihat soalan, dia tanya kamu cari kerja yang dilakukan, so kamu kena guna daya darab dengan sesaran. Okey. Ini adalah just formula sajalah, okey, formula, dan kamu kena gunakan formula ini untuk mengira lah, okey, mengira kerja. Kadang-kala dia akan mungkin tanya kamu, apakah daya yang diperlukan untuk menghasilkan kerja? So, dia bagi kamu kerja, dia bagi kamu sesaran, dia suruh kamu cari, daya. So, begitu juga mungkin soalan akan tanya kamu sesaran. Kalau dia bagi kamu kerja, bagi kamu daya, kamu kena cari sesaran. So, asalkan kamu ada formula ini, jadi semua nilai-nilai ini boleh dicarilah. Just pindah kiri kanan sajalah seperti kita buat soalan matematik lah. Okey. So, kerja adalah hasil darab daya dan sesaran. Sesaran pula adalah jarak yang dilalui mengikut arah tertentu. Okey. And then joule, ini adalah unit lah. Okay, unit bagi kerja. 1 joule kerja dilakukan apabila daya 1 Newton. Okay, ataupun N lah. Ini adalah unit lah. Simbol bagi unit tersebut. Digunakan untuk menggerakkan objek sejauh 1 meter dalam arah daya iaitu 1 J atau 1 joule bersamaan dengan 1 Newton meter. Jadi di sini kamu boleh nampak joule sebenarnya adalah sama nilainya ataupun sama unitnya dengan Newton meter. Okay, so ini kamu perlu beri perhatian lah. 1 joule bersamaan dengan 1 Newton meter. Okay, Newton meter ini datang dari mana? Datang daripada Fs lah sebenarnya. Okay, sebab F adalah daya kan. Daya adalah Newton, dalam unit Newton, manakala sesaran adalah dalam unit meter. Okay, jadi Newton meter adalah bersamaan dengan joule. Dan joule ini bersamaan dengan kerja lah. Alright, so itu adalah kerja. Okay. So, momen daya dan tenaga merupakan dua kuantiti fizik selain kerja yang diukur dalam unit Newton meter. Dan unit yang lebih besar seperti kilojoule dan megajoule juga digunakan dalam pengukuran kerja. So, kalau bagi daya ataupun Newton yang lebih besar kan, kita biasanya kena gunakan kilo. Kilo bermaksud Newton ini darab dengan 1000 lah. Okay? Dan mega ini adalah yang lebih besar lagi. Okay? So, itu adalah unit yang berlainan digunakan. Okay. So, selepas itu kita tengok lagi. Okay. Alright. Kita tengok contoh inilah. Okay. So, makcik ni dia sedang menggunakan daya ataupun dia sedang melakukan kerja lah sebenarnya. Dia mengangkat itu bakul kan. Mengangkat itu bakul. Lepas tu berapakah
kerja yang dilakukan. Apakah dalam unit joule, berapakah kerja yang dilakukan oleh makcik ini? Okey, so soalan telah nyatakan, okey, dia mengangkat objek setinggi 1 meter dengan daya 20 Newton secara menegak untuk melawan daya graviti. Okey. Dan lepas tu, oleh sebab dia punya daya yang diangkat ke atas actually sama dengan dia punya berat badan lah kan. Okey, sekejap ah. Okey. Okey. Saya harap kamu nampak saya punya slide ah. Okey, so sambung balik. So bila orang ini mengangkat pakul, okey, berapakah kerja yang dia lakukan? Okey, so mengikut formula kerja yang dibagi tadi, okey, kerja sama dengan daya darab dengan sesaran. Okey, iaitu daya yang dibagi itu adalah 20 Newton dan jarak yang dibagi adalah 1 meter, okey, seperti yang dinyatakan di sini. Jadi kerja yang dilakukan oleh orang ini adalah 20 Newton darab 1 meter bersamaan dengan 20 Newton meter ataupun saya boleh tulis sebagai joule sebab joule adalah sama dengan Newton meter. Okey. So ingat ini ya, Newton meter adalah sama dengan joule. So bila kamu tulis ini 20 Newton darab 1 meter, kamu actually boleh tulis juga sebagai 20 Newton meter pun boleh. Okey, ataupun nak tulis 20 joule pun boleh sebab joule dan Newton meter adalah sama unit. Okey. Alright. So teruskan. Okey, macam mana pula dengan budak ini? Okey, dia menolak troli sejauh 5 meter dengan daya 10 Newton. So, sama jugalah. Okey, kita gunakan formula yang sama, iaitu kerja sama dengan daya darab dengan sesaran. Okey, F darab S. Okey, so kita akan gunakan 10 Newton. Okey, daya yang diperlukan 10 Newton dan jarak adalah 5 meter. So, selepas darab dapatlah 50 Newton meter ataupun 50 joule. Alright. Okey, menarik laci sejauh 30 cm dengan daya 2 Newton. Okey. So ini pun dibagi sudah jarak, ini pun dibagi sudah 2 Newton. Jadi berapakah kerja yang dilakukan oleh orang ini? So masih gunakan formula yang sama. Okey, gunakan formula yang sama. Jadi apakah dia punya kerja? Okey, bagi yang baru masuk, kami baru start dan cerita tentang kerja lah. Okay? Kerja mempunyai satu formula. Ada satu formula untuk kerja. So saya bagi di sinilah. Kerja adalah bersamaan dengan daya darab dengan sesaran. Okay? Ataupun dalam simbol kerja dalam W lah. Okay, W sebagai work lah dalam bahasa Inggeris lah, work. Dan daya ini kita gunakan F sebagai force dan sesaran kita gunakan huruf kecil S lah. Jadi dengan erti kata lain, formula bagi kerja adalah W equals to Fs. Okay? Dan unit bagi kerja adalah Newton meter. Okay, Newton meter. Sebab daya itu kita gunakan Newton, sesaran itu kita gunakan meter. Jadi Newton meter. Ataupun kita boleh tulis dia sebagai joule. Okay? So huruf besar J ini sebenarnya adalah joule lah. Okay, joule. Jadi kalau soalan sekarang, dia tanya kamu, ada seorang dia sedang menarik laci sejauh 30 cm dengan menggunakan daya 2 Newton. So berapakah kerja yang dilakukan oleh orang ini? Jadi, macam mana kita nak buat? Kita akan ambil daya darab sesaran lah kan? Daya darab sesaran. Daya di sini adalah 2 Newton. Okey. Darab dengan sesaran. Sesaran adalah dalam unit meter, tapi sini 30 cm. Jadi convert ini pergi meter lah, okey. Dengan membahagi 100. Jadi dia akan dapat 0.3 meter. Dan selepas kamu darab, kamu akan dapat berapa? 0.6 kah?
Newton meter. Ataupun kamu boleh tulis sebagai 0.6 Joule lah. Okay, seperti yang dia tunjukkan di sini lah. Okay, jadi ini adalah formula bagi kerja. So, kamu kena ingatlah. Ini formula bagi kerja. W equals to Fs. Okay. Okay, teruskan. Mengira kerja yang dilakukan. Ini contoh soalan lah. Okay. So, kamu cuba kirakan soalan ini. Okay. Cuba kamu kirakan soalan ini. Tengok kamu dapat jawapan ke tidak. Okay, semua orang boleh try lah. Semua orang boleh try. Lepas tu kita cuba tengok jawapan yang dibagi dan jawapan kamu. Okay, semua orang kamu boleh try. Seorang murid mempunyai berat badan 400 Newton dengan beban di tangannya 100 Newton, menaiki tangga dengan tinggi 3 meter. Hitungkan kerja yang dilakukan. Okay, so sekarang berapakah kerja yang dia lakukan? Okay, siapa yang sudah siap itu? Okay. Siapa yang sudah siap itu boleh berikan respon lah. Okay. Boleh berikan respon. Macam kamu sudah nampak ini jawapan sudah. Okay. Kirakan kerja yang dilakukan. So, seperti yang saya cakap tadi, kerja adalah bersamaan dengan daya darat dengan sesaran. Skrin saya kosong. Oh, kosong. Ya tak? Orang lain boleh nampak tak? Boleh. Oh. Mei Chen boleh nampak? Macam mana dengan orang lain? Nurul dapat lihat skrin saya? Siu? Boleh. Oh, line tidak kuat. Okey. Line tidak kuat. Okey, kalau line tidak kuat, actually kamu boleh rujuk buku teks lah. Sebab contoh-contoh di sini ni semua diambil dari buku teks. Okey? Dari buku teks. Muka surat berapa itu saya tidak pasti, tapi pemulaan bab 7 lah. Okey, kamu cuba buka buku teks, pemulaan bab 7, kamu cuba tengok ada satu contoh yang ada seorang budak sedang mengangkat satu kotak naik tangga itu. Kami sedang membincangkan soalan inilah. Okey. Kamu boleh rujuk di buku teks. Okey. So, balik kepada soalan ini. Okey. So, inilah penyelesaian dia. Kamu dapat jawapan tak? Okey. Sini adalah berat badan. Okey. Ini ada 400 Newton itu ialah berat badan budak itu. Lepas tu dia sedang mengangkat satu kotak yang berjumlah 100 Newton. Okay? Dan dia sedang naik tangga 3 meter. So, apabila orang ini sudah naik ke atas sini, ke atas tangga itu, berapakah kerja yang dilakukan? Okay? So, formulanya adalah kerja sama dengan daya darat dengan sesaran. Jadi, daya dibagi, okay, oleh sebab dia sedang mengangkat satu kotak, okay, naik ke atas lah. So, dia sedang berlawan dengan graviti. Jadi berat badan budak itu pun kena ditambah dalam daya itu. Jadi kamu kena ambil 400 tambah dengan 100, iaitu 400 ni berat badan, berat badan budak, dan kotak itulah 100, okay, kasih tambah dapat 500, baru kamu darab dengan sesaran, iaitu 3 meter. Barulah dapat 1,500 Joule ataupun 1,500 Newton meter pun boleh. Okey, so itulah contoh soalan. Okey, kita lihat contoh 2. Okey, contoh 2. Ali mengangkat sebuah kotak berjisim 10 kilo dari lantai ke atas almari. Berapakah kerja yang dilakukan oleh Ali? Anggapkan daya graviti yang bertindak ke atas objek berjisim 1 kilo ialah 10 Newton. Okey, ini satu nota yang sangat penting lah. Okey, kamu kena baca dengan betul-betul apa maksud ayat ini.
Okey, anggapkan daya graviti. Sebab daya graviti itu bertindak ke pusat bumi kan. Dia akan menarik semua benda ke pusat bumi. Maksudnya dia akan ada satu daya yang satu daya yang menarik kotak itu ke bawah. Dan untuk 1 kilo, dayanya adalah 10 Newton. Dan jangan lupa kotak ini berjisim 10 kilo. Jadi ada berapa Newton daya yang sedang bertindak ke atas kotak itu. So ini kamu kena ambil kira semasa kamu mengira kerja yang dilakukan. Okey? Tengok. Tinggi almari ialah 2 meter. Dia sudah bagi. Tinggi almari itu 2 meter. Dan budak itu sudah mengangkat kotak daripada lantai. Okey, asalnya dari lantai naik ke atas almari. Okey, so berapakah kerja yang dilakukan? Okey, so seperti formula yang dibagi, kerja bersamaan dengan daya darab sasaran. Jadi sebelum kita nak kirakan kerja, kita perlu tukarkan dulu unit, okey, kotak itu. Tadi dia bagi kotak 10 kilo kan. Ini dalam unit kilo. Tapi bila kita nak kira kerja itu, daya itu mesti dalam unit Newton. Jadi kita perlu tukarkan kilo kepada Newton dulu. Okey? Jadi kena darab dengan 10 Newton lah. Sebab satu kilo tu 10 Newton. Okey? 1 kilo bersamaan dengan 10 Newton. Jadi kalau 10 kilo kena darab dengan 10 lah. Maka dapat 100 Newton. So selepas kamu dapat 100 Newton, barulah kamu gantikan dalam formula W equals to Fs untuk cari kerja. Okay, so ini sudah dibagi. Ini kamu sudah cari tadi. Lepas tu meter. Lepas tu 200 joule. Kamu akan dapat jawapan ini. Okay, daya darab dengan sasaran. Maka dapat 200 Newton meter. Ataupun 200 joule lah. 200 joule. Okay. Jadi yang ayat ini sebenarnya adalah untuk tujuan kamu untuk menukarkan unit kilo ini kepada unit Newton. Sebab dia cakap 1 kilo ialah 10 Newton. Jadi kalau 10 kilo, darab 10 lah, maka dapat 100 Newton. So ayat ini sebenarnya memberi satu petunjuk lah untuk kamu tukarkan jisim dalam unit kilo kepada Newton. Okay, sebelum mengira kerja. Okay. Okay, so masih dengan mengira kerja. Okay, sekarang kamu cuba pula soalan ini. Okay, cuba kira pula soalan. Contoh 3. Seorang buruh menarik sebuah baldi berisi simen seberat 300 Newton dari atas tanah ke tingkat 1 sebuah bangunan dengan menggunakan sistem takal. Okay, sistem takal. Saya harap kamu tahu apa itu sistem takal yang ada. Okay, macam benda-benda bulat itu, dia akan pasang tali, okay, tali di situ. Lepas tu dia akan simpan satu beban di sini, okay, beban di sini. Lepas tu orang di sini dia akan tarik lah, dia akan tarik. So benda ni akan naik lah, naik ke atas. Okay, menggunakan sistem takal. Okay, tingkat 1 adalah 10 meter dari tanah. Berapakah kerja dilakukan oleh buruh itu? Okay. Cuba kamu kirakan berapa kerja. Nanti saya tanya, saya akan pilih seorang. Saya akan tanya berapa jawapan kamu. Okay, jangan lupa formula bagi kerja adalah daya darab sasaran. Dan daya itu mesti dalam unit Newton. Sasaran itu mesti dalam unit meter. Okay, so selepas tu kamu akan dapat jawapan Newton meter. Ataupun kamu boleh tulis dalam unit Joule, huruf besar J. Okay. Ada dapat jawapan sudah? Okey, saya pilih seorang. Boleh si Siu kah? Siu boleh berikan saya jawapan. Apa jawapan kamu untuk soalan ini? Siu ada di sana, Siu? Halo, Siu. Ada Siu kah? Ataupun sudah left sudah? Ada. Okey. Saya guna type. Kamu mau type? Oh, kamu sudah type. Sorry. Saya tak
tak tengok itu chat. Sorry ya. 3,000 joule. Okey. Yalah, betul lah. Sini sudah ada jawapan sudah. Okey. Okey, betul lah. Okey. 3,000 joule. Okey, kita simpan saja nilai-nilai yang diberikan ke dalam formula kan. Okey, jadi senang sajalah cerita dia. Simpan saja daya itu 300, sesaran itu 10 meter. Jadi simpan dalam sini, darab, dapatlah jawapan. Okey. So, itu saja. Okey, itu adalah pasal kerja. Tadi itu ialah kerja. Sekarang kita cerita pula pasal tenaga dan kuasa. Okey, tenaga dan kuasa. Okey, so apakah itu tenaga? Tenaga didefinisikan sebagai keupayaan. Okey, keupayaan untuk melakukan kerja. Kerja itu kita sudah cerita tadilah. Okey. Sekarang tenaga ialah keupayaan. So beri perhatian kepada perkataan inilah, keupayaan. Sejauh mana seorang itu boleh melakukan kerja itu. So tenaga ini berbeza dengan orang-orang. Okey, mungkin orang itu tenaganya kurang. Ada yang kalau orang yang lebih besar mungkin tenaganya lebih tinggi. Okey, kalau budak kecil mungkin tenaganya kurang. Kalau orang yang lebih dewasa tenaganya lebih tinggi. Sebab dia merujuk kepada keupayaan. Okey. So unit SI, Standard International. Okey, iaitu unit antarabangsa lah bagi tenaga adalah joule. Okey. Tenaga. So samalah juga seperti kerja tadilah kan. Apabila daya 1 Newton digunakan untuk menggerakkan objek sejauh 1 meter dalam arah daya, tenaga sebanyak 1 joule telah digunakan. So ini adalah takrifan bagi tenaga lah. Okey, kita cuba lihat kuasa pula. Tadi kita cerita pasal tenaga, ini sekarang kita cerita pasal kuasa. Okey, kuasa didefinisikan sebagai kadar melakukan kerja. Okey, dan unit SI iaitu unit antarabangsa bagi kuasa adalah watt, iaitu huruf besar W, watt. Okey, huruf besar W. Apabila 1 joule kerja dilakukan dalam masa 1 saat, okey, dalam masa 1 saat, iaitu dalam unit second lah ataupun saat, kuasa sebanyak 1 watt telah digunakan. Okey, 1 watt telah digunakan. Okey, so inilah takrifan bagi kuasa lah. Jadi dalam takrifan ini kamu ada nampak ada masa kan, saat, lepas tu ada kuasa dia, lepas tu ada tenaga dia, so kerja dia. So kamu boleh tahu bahawa dia punya formula untuk kuasa adalah kerja yang dilakukan, iaitu W tadi, kerja. So kerja ini sebenarnya adalah Fs lah, seperti yang kita belajar tadi kan, Fs. So inilah kamu kena masukkan di atas ini, dan bawah itu kamu kena ambil masa yang diambil oleh orang itu melakukan kerja tersebut. Okey, jadi dengan erti kata lain, kuasa ataupun power sama dengan W, iaitu kerja per T. Okey, ini adalah formula bagi kuasa. Okey. Dan kalau saya tulis lagi dengan lebih detail, actually power ataupun kuasa sama dengan Fs bahagi dengan T. Sebab work itu actually ialah Fs lah. Okay? Work ataupun kerja bersamaan dengan daya darab sesaran. Okay, so itu adalah formula bagi kuasa. Okay, so kita cuba lihat satu contoh. Aktiviti D, ada seekor monyet sedang memanjat pokok kelapa. Okay, ada seekor monyet sedang memanjat pokok kelapa. Okay, kalau Sarah kamu tak nampak kan, kamu mungkin boleh belek-belek itu buku teks. Cuba cari ada tak seekor monyet sedang memanjat pokok kelapa, aktiviti D itu. Okay, seekor monyet mempunyai berat 50 Newton, sedang memanjat pokok setinggi 3 meter dalam masa 20 saat. Okay, jadi kirakan dia punya kuasa. Kuasa monyet itu. Jadi, daripada maklumat yang diberikan, okay, kita tahu daya iaitu berat monyet itu adalah 50. Oleh sebab dia memanjat naik ke atas pokok, jadi dia melawan graviti kan. Jadi daya itu 50 itu ialah dia punya daya lah.
Okey, sebab dia melawan graviti. Dan ini bersamaan dengan berat monyet. Okey, berat monyet. Okey, so sesaran, berapa tinggi dia panjat? Dia panjat 3 meter. Okey, jadi kamu perlu carikan dia punya kerja yang dilakukan dulu, iaitu Fs, daya darab dengan sesaran. Cari kerja, dapat sudah jawapan 150 joule. Lepas tu, kamu akan tahu dia punya masa yang digunakan 20 saat, dia sudah bagi 1.4. 1.1. Okey, teruskan sorry ya. Masa yang diambil adalah 20 saat, okey, iaitu ini. Jadi sekarang bolehlah kamu kirakan kuasa, iaitu ambil ini di atas, simpan di atas per 20 saat. Jadi selepas kamu tekan kalkulator, dapatlah ini 7.5 watt. Okey, jadi ini adalah kita kira kuasa. Okey, begitu juga dengan contoh ini, seorang pakcik, okey, sedang menarik sebuah kotak di atas landasan licin. Okey, dia punya daya digunakan 30 Newton sejauh 2 meter dan dalam masa 5 saat. Okey. Jadi sama juga daya yang digunakan 30 Newton, jarak yang dilalui 2 meter. Jadi dari sini kamu kena kirakan dia punya kerja dulu. Okey. F darab S dapat 60 joule. Okey, lepas tu masa yang digunakan 5 saat. Jadi kalau nak kira kuasa, guna kerja bahagi masa. Kerja bahagi masa. Maka dapatlah 12 volt. Bukan volt lah, sorry. 12 watt. Okey. Okey, kita masih tengok contoh. Contoh aktiviti F itu ada seorang lelaki sedang berada di gym. Okey, sedang buat exercise. Pemberat yang sedang diangkat oleh lelaki itu adalah 150 Newton. Setinggi 1 meter dalam masa 0.5 saat. Okey, berapakah kuasa yang ada dalam lelaki itu? Okey, maklumat telah dibagi, kita just gantikan masuk sajalah semua maklumat ini. Okey, inilah daya, inilah sesaran. Jadi kirakan daripada sini, kirakan dia punya kerja, dapat 150 joule. Dan lepas tu masa yang diambil telah dibagi oleh soalan 0.5. So nak kira kuasa, kirakan kuasanya just gantikan W 150 di atas dan saatnya di bawah. Lepas tu bahagi, tekan kalkulator, dapat 300. So yang ini just macam soalan matematik lah kan. Soalan matematik saja, kamu just gantikan nilai-nilai masuk dalam formula. Dan kamu akan dapat kirakan dia punya kerja lah, kuasa lah, semua itu. Okay, tapi kena make sure kan, nilai unit yang dibagi itu sudah dalam unit antarabangsa. Okay, kalau dia bagi kilo, kamu kena tukar bagi Newton. Kalau ini dia bagi cm, kamu kena tukar bagi meter. Kalau dia bagi km pun, kamu kena tukar bagi meter dulu sebelum kamu kirakan dia punya kerja. Okay, dan ini masa pun samalah. Okay, kalau masa dibagi itu bukan dalam saat, dia bagi 1 minit. Jadi kamu kena tukar ini bagi 60 saat. Okay, so make sure semua unit yang dipakai itu adalah unit yang standard lah. Okay, so saya rasa sampai sini saja. 7.2 itu kita akan sambung pada kelas akan datang lah. Okay, so hari ini kamu sudah belajar apakah itu kerja, okay, takrifan kerja, formula bagi mencari kerja. Lepas tu kamu juga sudah tahu apa itu tenaga dan kuasa, macam mana nak mencari kuasa ataupun kerja bagi sesuatu aktiviti yang dilakukan dengan menggunakan formula-formula tersebut. Okay, so itu saja daripada saya lah untuk hari ini. Ada apa-apa soalan daripada kamu? Kalau Ya, ada. Siu tak ada. Okay, so kalau tak ada, saya rasa sampai sini sajalah saya punya kita punya Google Meet.
pendek saja. Yang lain itu kamu boleh, kalau kamu ada masa boleh tengok itu video yang saya post di grup. Lepas tu kamu boleh buatlah sedikit kerja rumah yang saya bagi. Kalau ada soalan, boleh PM saya. Okey, ada apa-apa soalan boleh PM saya. Okey, saya rasa sampai sini saja sebelum kita bersurai. Saya akan ambil gambar dulu. Okey, saya akan ambil gambar. Eee, Ambil gambar. Kenapa Ramiza itu ada satu benda bergerak-gerak ini. Oh, hebatnya. Okey, kita ambil gambar. Sikat-sikat rambut dulu sikit. Makeup-makeup dulu sikit. Okey. Sekejap, saya stop recording dulu.